Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam edisi malam PRN Sarawak ke-12, 12 Disember 2021. Tumpuan berita, kebolehsanaan Kerajaan Sarawak memberi perkhidmatan yang lebih baik serta efisien kepada rakyat terbukti dengan mewujudkan 5 daerah baru dan 1 daerah kecil meliputi bahagian Semarahan, Serian dan Sri Aman. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, daerah-daerah baru itu ialah daerah Gedong dan Sebuyau di bahagian Semarahan, daerah Siburan di bahagian Serian, daerah Lingga dan Pantu di bahagian Sri Aman, manakala daerah kecil Balai Ringin di bahagian Serian. Berucap dalam Majlis Pelancaran Gedong sebagai daerah, pada Ahad jelasnya Gedong bakal mempunyai infrastruktur pentadbiran yang lebih tersusun dan terperinci setelah ditransformasikan menjadi sebuah daerah. Ujarnya ia selaras dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk mengubah kawasan luar bandar menjadi satu kawasan moden yang mempamerkan keindahan dan budaya rakyat di negeri ini. Seperti mana dikata oleh Yang Berhormat Datuk Nordin, sudah tentu akan masa depan diwujudkan selain pada pegawai daerah dan juga pegawai-pegawai yang ditempatkan di daerah Gedong ini, mungkin diwujudkan Majlis Daerah Gedong. Buat mana kita ada konselar lah. Dan seterusnya ditingkatkan pula ketua-ketua masyarakat bagi memberi perkhidmatan yang lebih positif dan berkesan kepada daerah Gedong ini. Dalam pada itu, tambah Ketua Menteri, Gedong akan menjadi sebuah pekan pinggiran bandar dan juga satelit taun di Semarahan. Adik kakak itu adalah impian wang Gedong. Impian anak Gedong. Seperti mana saya katakan tadi, apabilanya rapat dengan Semarahan, di sanalah letaknya institusi pengajian tinggi. Nombor 2-nya ialah pusat penyelidikan yang berteraskan kepada hasil biodiversity kita, dan juganya yang ketiga ialah dari Semarahan terus ke Kuching melalui jambatan baru sejingkat. Maka Gedong dengan Kuching kalau jambatan dah siap, lebih kurang 40-50 minit dari Gedong. Jadi Gedong maknanya jadi satu pekan pinggiran bandar. Dan sebab itu kita akan merancang Gedong sebagai satellite township. Dalam majlis itu, Ketua Menteri telah menyaksikan penyerahan watika pengisytiharaan Gedong sebagai daerah, penyampaian cek pampasan tanah termasuk penyerahan geran. Hadir sama dalam majlis tersebut Menteri Muda Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana yang juga mantan Adun Gedong Datuk Muhammad Narodin Majais, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Nancy Sukri, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Sosio-Ekonomi Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan Datuk Dr. Sabariah Putih dan Residen Bahagian Semarahan Ibrahim Lumpu. Terdahulu ketika berucap, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion berkata pengiktirafan Gedong sebagai daerah baru akan menjadikan urusan pentadbiran daerah berkenaan lebih tersusun bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat. Jelas beliau, usaha untuk menaik taraf Gedong sebagai daerah merupakan hasil daripada cetusan idea Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurutnya, menerusi usaha itu, beban tugas pejabat daerah Simunjan dapat diringankan. Seterusnya, penyampaian perkhidmatan kerajaan akan menjadi lebih responsif dan mudah memenuhi keperluan-keperluan penduduk Gedong. Visi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri adalah supaya kawasan-kawasan luar bandar dan juga pedalaman seperti Gedong menikmati pembangunan yang lebih pesat supaya rakyat di luar bandar dapat bersama menikmati hasil kemakmuran negeri Sarawak. Dalam pada itu, beliau memberitahu lagi Perkhidmatan Awam Sarawak akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
Sementara itu, wartawan UKAS sempat menubuh bual Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, Datuk Posa Majais yang juga merupakan adik kepada bekas Adun Gedong, Datuk Muhammad Narudin Majais, bagi mendapatkan reaksi dan pendapat beliau mengenai transformasi Gedong di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patini Tan Sri Abang Zohari. Tahniah kepada penduduk Gedong kerana hari ini dalam sejarah kita dapat pencegahan Gedong sebagai daerah penuh sehingga dengan naiknya status sebagai daerah kemajuan akan lebih luas dan berkembang dan akan melimpati kawasan-kawasan yang sekelilingnya. Okey, selamat Hari Raya Gedong. Selain itu, turut berkongsi kegembiraan apabila Ketua Menteri menjadi calon yang akan bertanding untuk kerusi Dun Gedong, bekas Setiausaha Agong Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Gedong, Pani Rakawi. Saya bangga dengan Abang Johari kerana dia bertanding di Gedong. Kalau mengikut asal usul ikutnya menguang Gedong. Jadi saya bangga apa yang sini itu bila yang Abang Johari bertanding di Gedong akan membangun masyarakat Kampung Gedong keseluruhan, bukan untuk Kampung Gedong, orang yang di sekeliling Kampung Gedong keseluruhan. Kalau dulu kalau nak pergi sembahyang makan 2 kali pasang, 2 kali subuh. Ini itu dalam masa 15 minit kita nak pergi sembahyang. Jadi seharusnya kita berterima kasih kepada pemimpin kita yang sedia ada pada itu. Harap Abang Johari dengan selesa. InsyaAllah itulah harapan kami itu. Laporan seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM memberikan fokus utama kepada Sarawak dalam melengkapkan prasarana digital termasuk program-program untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar dengan lebih baik. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, kementeriannya sedang mewujudkan pusat ekonomi digital di semua 82 kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh Sarawak. Menurutnya, terdapat hampir 200 pusat ekonomi digital di negeri ini yang perlu ditransformasikan dari pusat internet biasa. Di sana kita dalam peringkat mewujudkan pusat ekonomi digital di kesemua dun-dun di seluruh Sarawak. Kebetulannya Sarawak mempunyai jumlah yang banyak, 82 dun, dan kita mempunyai lebih pada 100, hampir 200 pusat ekonomi digital yang perlu ditransformasikan daripada pusat internet biasa. Itu perlukan kepada bukan saja saya tetapi juga agensi termasuk MDEC dan sebagainya. Kita turun ke lapangan untuk melihat dan juga melaksanakan program-program di pusat-pusat ekonomi digital di seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa mengadakan lawatan ke Pusat Operasi PRN ke-12 Sarawak bernama dan Pusat Media PRN ke-12 Sarawak di Kuching pada Ahad. Tambahnya, di bawah program Jalinan Digital Negara atau JDELA, Sarawak menerima peruntukan paling besar untuk melaksanakan program seperti menambah menara telekomunikasi atau menaik taraf menara sedia ada termasuk mengadakan gentian optik. Yang keduanya, kerana Sarawak adalah negeri yang menerima peruntukan paling besar di bawah JDELA. Ya, di bawah jaringan digital negara, program sama ada dari segi menambah pembinaan menara-menara yang baru ataupun menaik taraf menara sedia ada serta juga menggantikan gentian optik ataupun fiberization di bawah program POP. Kesemua ketiga-tiga ini Sarawak yang diberikan peruntukan paling besar sekali. Jadi itu juga perlu kepada pemantauan oleh agensi-agensi yang berkenaan. Menjelas lanjut, Tan Sri Anwar Musa yakin liputan 4G di Sarawak akan mencapai 92 sehingga 93% pada penghujung tahun depan dengan pelaksanaan program JDELA. Keadaan bekalan 4G di Sarawak hanya pada tahap 72%. Ya. Lepas kita laksanakan JDELA pada tahun tahun lalu, akhir tahun lalu, third quarter tahun lalu, masa kita lancar awal tahun 2020. Akhir tahun 2020, lepas bulan ketiga tahun lalu, naik kepada 83% coverage, ya. Dan baru ini kita
luarkan lagi tender untuk fasa yang kedua jendela untuk siap pada tahun 2022. Okey, 2022. Tapi yang pengal ketiga, third quarter baru-baru ni, laporan rasmi yang dah pun dikemukakan kepada kabinet, Sarawak dah berada pada tahap 83%. Ini dalam masa setahun 10% progress dicapai, dan akhir tahun depan daripada 83 kita yakin itu boleh capai 92-93. Hadir sama pengerusi bernama Senator Datuk Ras Adibah Razi. Sementara itu, penantian penduduk kampung Melaban untuk menikmati kemudahan bekalan elektrik kini direalisasikan setelah sekian lama bergantung dengan penggunaan enjin jana kuasa elektrik. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah berkata, kejayaan penyediaan kemudahan ini adalah hasil usaha dan kerjasama semua pihak. Dan saya terus terang, ini usaha banyak pihak. Kerajaan kita, wakil rakyat, YB Paulus tu, yang main peranan penting juga di Sesko, sebabnya ahli lembaga Sesko. Gunakan elektrik yang disambung ini dengan cara yang betul demi untuk keselamatan rumah panjang kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran BELB di Rumah Jampong, Kampung Melaban pada Sabtu. Sementara itu, beberapa penduduk ketika ditemui menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan atas usaha menjadikan impian rakyat untuk menikmati kemudahan bekalan elektrik terlaksana di Kampung Melaban. Ketua Rumah Jampung, murid saya terima kasih yang agai kerjaan Sarawak, kepada OB Haji SB, OB Palos, yang sudah bertungkul umus ngurus pasal karan kami bak Melaban itu, jadi kami serumah pasal gagal tila madak dia tu dah pasal karan bakal sarito. Terima kasih agai kerjaan Sarawak Melaban. Kemudah mereka kami api walaupun kami itu lama nunggu beberapa tahun, tapi tetap berkena bersyukurlah ko lawat kita itu tadi uliah sarito kita itu udah bisa api tiba kada malap gagal mat ko api ko na param ko Laban kerlalu gagal gagal ke diri semua rakyat Rumah Jampung tu udah datang api. Jadi aku madah ke merasai pengagak di Laban karan kami di Melaban itu udah datang tambah megok mansang bukai bakal kami ke berkebun tanam betupai. Saya gagam kati dah tolong sidak bajar racun mengemin. Harap ke perintah kuliah terus maju ke kami menolong itu lanan tinggal ke kami sekali-kali. Manakala di Sibu, Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Datuk Anwar Rapai telah menyediakan kios gabungan parti Sarawak GPS yang kini dapat memberikan impak yang positif di kalangan peniaga kecil di Sibu. Jelasnya yang juga calon GPS bagi DUN N55 Nangka, terdapat sebanyak 17 kios disediakan di Kampung Nangka, manakala 13 lagi diagihkan di setiap kampung. Salah satu tempat ialah di Kampung Nangka, terdiri daripada 17 stol. Dan stol yang serupa telah diagihkan di setiap kampung, 13 stol lagi, sehingga 30 stol yang telah kita bina. Selain daripada itu juga kita mengagihkan stol-stol burger kepada anak-anak muda yang ingin hendak mendapat ataupun mencari pendapatan yang lebih. Dan juga selain daripada membaik pulih gerai-gerai, saya juga akan terus usaha untuk membekalkan perkakas ataupun bantuan dari segi alat-alat yang diperlukan untuk perniagaan supaya dapat para peniaga ini mendapat pendapatan yang lebih. Sementara itu, peniaga kecil yang ditemui menzahirkan penghargaan di atas bantuan daripada Dr. Anwar Rapai. Ada tempat mudah kepada pengunjung yang datang. Lagipun tempat tu dia sebagai tarikan jual lah, tarikan pelancong jual lah. Dari segi jualannya, alhamdulillah lah amat berbangsakan. Bukan setakat dapat membantu diri kami seorang saja, kami dapat upah para orang lain juga lah. Dapat membantu orang lain yang ingin mencari rezeki lah. Kita pun berkongsi rezeki pada orang lain. Jadi kami orang situ, penduduk situ lah, duduk situ berhutang sekali lah dengan ada
pemimpin yang jaga bahagian Dun Angkat tu lah, seperti YB Anwar tu lah. Bukan setakat YB Anwar tu, bukan sekadar bekerja dan pejabat je, bahkan dia turun padang melihat keadaan rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan lah. Fungsi tu cun dia beri daripada elektrik ke, ada air ke. So ya memudahkan ke pakai barang-barang elektrik ke. Malam pun dia berlampu. So orang nampak jelas ke. Sebelum tu sedah apa? Sedah lampu, sedah air tu semua dah diberi. Nang peraturan nak kacak lah. Bila sebelum tu asal hujan tanah kotor, tanah lagi si bersimen kita situ. Mun kemah tahanlah mun si biasanya hujan lebat sikit. Memang roboh kemah sekali kemah. Mun ikutkan mun ada hujan 2 minggu ialah terpaksa bertahan dengan kemah ya mun si. 2 minggu setiap kali 2 minggu bertukar kemah lagi. YB Dr. Anwar Faiz ya bagi kami lah, bagi kaminya steady lah sebab Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak YB, terbaik kita. Banyak tolong semua belia di Sibu tu. Beri kios, apa-apa je lah bantuan yang kita inginkan. Macam inginkan modal perniagaannya bagi duit terus. Kita minta apa yang kita perlukan untuk memulakan perniagaan. Contohnya lah, Alhamdulillah jualan Kinetuk daripada 3 cup, 4 cup sehari. Kadang-kadang lah Kinetuk pun mencecah juga sampai ke 100 cup sehari. YB memang terbaik. Boleh tengok macam ni kios Pelangi Kampung Nangkak di hadapan Wisma Azhar Sibu tu. Dalam pada itu, penduduk kampung Kesidu di Sembuyau menerima manfaat daripada projek Balai Raya yang sudah siap dilaksanakan. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata Balai Raya berkenaan dibangunkan dengan kos sebanyak RM150,000 dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Jelasnya kerajaan sentiasa berusaha menyediakan kemudahan asas kepada penduduk luar bandar bagi memastikan mereka tidak ketinggalan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Balai Raya Kampung berkenaan pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Seri Rohani menyeru kepada semua pengundi di kampung berkenaan untuk memberikan sokongan calon gabungan Parti Sarawak GPS di DUN N27 Sembuyau, Datuk Julaihi Narawi dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak kelak. Dalam perkembangan lain, para pengundi kawasan DUN N27 Sembuyau perlu kekal memberi kepercayaan kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak. Calon GPS DUN N27 Sembuyau, Datuk Julaihi Narawi berkata, kawasan Sembuyau telah banyak menerima pelbagai projek pembangunan daripada kerajaan GPS. Katanya, kelangsungan pembangunan penting untuk memastikan generasi baru menikmati kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian semasa perjumpaan jentera ranting PBB GPS di Kampung Lot Sembuyau pada Sabtu. Sementara itu, beliau memberitahu kemenangan GPS amat perlu kerana rakyat mahu sebuah kerajaan negeri yang stabil. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.